Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okay, baik. Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu pada malam ini. Yang pertama-tamanya saya nak minta maaf kerana saya diserang sesema daripada pagi tadi, dan alhamdulillah sampai sekarang masih orang kata tidak teruk lah. Dan saya mohon ya sebaik semua yang mendengar ataupun yang melihat tontonan live saya pada malam ini, doakan saya cepat sihat insya-Allah. Okey, baik. Jadi seperti yang dimaklumkan, insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan sesi sembang santai total lockdown ataupun pendeknya SSTL untuk siri yang ke-9. Jadi pada siri kali ini kita akan berbicara perkongsian yang bertajuk bagaimana berinteraksi dengan ujian. Okey. Jadi kalau lihat hari ni saya kira mungkin bagi sesetengah tempat pada pagi tadi hujan kan, hujan lebat, dan ada mungkin tempat keadaan seperti biasa. Tak ada masalah. Tapi cuma nak kata di sini, setiap apa yang berlaku dalam hidup kita ini merupakan ujian kan, yang mana kalau kita tahu ujian yang terakhir yang akan kita lepas ialah bila mana kita selepas kematian kita lah kan. Maksudnya di akhir kematian kita itu yang akan menentukan bahawa kita ini akan menuju ke akhirat, alam barzakh. Kita ini akan ditentukan akan melalui beberapa fasa yang mana akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka kan. Moga-moga kita semua ini dikumpulkan di Jannatul Firdausil A'la bersama Rasul junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Okey, baik. Jadi hari ini kalau kita tanya bagaimana kita nak interaksi dengan ujian kan, apa itu ujian? Gitu. Jadi hari ini insya-Allah ada beberapa poin penting yang saya nak sebutkan. Yang pertama sekali, bila hadirnya sesuatu ujian, kita kena kenali dulu jenis ujian tersebut. Kan, contoh macam hari ini, alhamdulillah saya diuji sedikit sesema kan. Mungkin dah lama sebelum ni lama tak kena sesema ataupun ujian begini. Jadi kita sabar dengan ujian kan. Kadang-kadang perit, hidung rasa tak selesa nak cakap dan sebagainya. Jadi kita prefer kalau boleh senyap kan. Jadi makan pun mungkin selera dia berubah kan, daripada kita selalu mungkin minum air sejuk dan sebagainya, kita beralih kepada air panas dan sebagainya. Jadi pertamanya, bila mana berlakunya sesuatu ujian kepada kita kena kenal dulu ujian ni macam mana kan. Ujian ini berbentuk musibah ataupun ujian ini berbentuk kesenangan kan. Kebanyakan bila ujian berbentuk musibah ni, orang akan kenal, orang akan tahu, okey aku diuji. Okey, minta maaf. Jadi ujian musibah ini amatlah orang kata senang untuk kita detect kan. Kita tahu bahawa minta maaf. Jadi ujian musibah ini kita boleh kata kebanyakan orang dia akan senang tahu kan. Sebab musibah ni benda yang nampak kan. Ada pun ujian kesenangan ini dia pun nampak, cuma kadang-kadang manusia ni dia tak sedar dengan ujian kesenangan ni kan. Sehingga kan bila mana dia orang kata mendapat suatu nikmat, ditambah lagi dengan nikmat, sehingga kan dia boleh sampai tahap okey aku ni sampai pegang apa je jadi duit, contoh kan, contohnya. Jadi sehingga kan dia merasakan bahawa hidupnya ni terlalu senang menyebabkan akhirnya dia orang kata dia tenggelam di dalam kesenangan yang dia ada. Sedangkan kesenangan itu juga merupakan satu ujian buat dia. Jadi bila kita dah kenali jenis ujian yang pertama ni, sama ada ujian musibah ataupun ujian kesenangan, barulah kita tahu apa kita nak buat kan. Sebagai contoh, kalau kita diuji dengan ujian kesenangan, apa yang kita perlu buat adalah zahirkan kesyukuran kita kan. Kalau kita contoh
diberi kesenangan nikmat dari sudut kewangan yang banyak, maka kita jalankan tanggungjawab kita dengan bayar zakat, berikan sumbangan derma kepada orang yang memerlukan. Maka itu antara tanda-tanda zahir kita bersyukur akan ujian kesenangan yang kita dapat. Ada pun ujian musibah, antara lain yang kita boleh buat adalah dengan bersabar. Kan? Jadi orang kata bersabar ni macam mana? Adakah kita kena tunggu, relax je? Okey, itu bersabarlah tu. Bukan. Bersabar ni juga bermakna kita redha dengan apa yang berlaku pada kita, dan akhirnya kita berusaha sendiri untuk mengubah diri kita untuk mendapatkan orang kata kelainan daripada apa yang kita dah dapat sekarang. Sebagai contoh, mungkin kita diuji dengan ujian kematian. Adakah kita perlu orang kata menangis teresak-esak, kita kena macam orang kata tak boleh terima, kena murung dan sebagainya. Saya ada dua cerita. Yang pertamanya, arwah atuk saya sendiri. Bila mana pagi tu saya dalam sebuah program di KL berdekatan dengan tempat kerja pakcik saya. Jadi pagi itu menjadi kebiasaan saya akan check group family lah, sebab kita tahu waktu tu memang atuk tengah sakit. Dan kemudian entah macam mana pagi tu saya tak buka grup WhatsApp, belum buka, sehinggalah waktu rehat dalam lebih kurang pukul 10 baru saya buka. Dan kemudian mak saya maklumkan bahawa atuk dah tiada. Kan? Jadi waktu tu saya bergegas terus keluar daripada program, hubungi pakcik saya yang berdekatan, motor pun letak dekat tempat program, dan seterusnya shoot balik lah. Jadi menjadi kebiasaan lah bagi orang perempuan yang memang akan menangis lah. Siapa yang tak menangis kan kalau ada ni. Tapi bagi saya bukanlah kita sedih ni bukanlah bermakna kita mesti kena menangis. Gitu. Tapi kita menangis juga belum tentu kita sedih. Sebab ada orang dia menangis kegembiraan, betul tak? Kadang-kadang dia mendapat keputusan yang cemerlang, dia menangis, dia seronok sangat, suka, itu juga menangis. Jadi saya simpulkan di sini, menangis itu bukanlah kerana sedih, tapi dengan sedih juga boleh menangis. Okey, kemudian lepas dah balik kampung sebagainya, uruskan, alhamdulillah Allah beri saya satu peluang untuk imamkan solat jenazah untuk arwah tu. Bagi saya itu satu penghormatan terakhir lah yang saya boleh bagi pada arwah tu. Okey, itu satu cerita. Jadi okey, point dia di situ. Sepanjang balik memang sehinggalah saya rasa hari kedua selepas kematian. Hari ni hari meninggal, esok lusa tu baru saya macam terasa, orang kata, satu tusukan sedih yang amat, sehingga kan saya mengalir air mata. Mungkin sebab terkenang, orang kata, masa-masa dengan atuk dulu. Kan. Jadi itu antara ujian lah, musibah yang kita perlu hadapi dengan tenang lah, insyaAllah. Okey, itu cerita pertama. Cerita kedua, saya ada mendapat makluman daripada kawan saya. Kawan saya ni dia cerita, dia kata ada satu family ni, mak dia meninggal. Mak dia meninggal, anak dia tak adalah orang kata kecil sangat, dalam 20-an macam tu. Dan kemudian apa yang berlaku pada dia sangat-sangat sedih ataupun sangat-sangat tak boleh terima dengan keadaan tersebut, sehingga kan dia ni murung kan, selalu duduk dalam bilik, sehingga ayah dia dah fed up, tak tahu dah nak buat apa dengan dia, disebabkan kematian mak dia tersebut. Jadi itu juga merupakan sebuah ujian kepada keluarga tersebut. Jadi kita doakanlah semoga dia diberi hidayah, semoga Allah memberi kelapangan pada hati dia, dapat menerima keadaan tersebut, dan dia dapat menjalani kehidupan seperti biasa, insyaAllah. Jadi itu poin pertama, bagaimana kalau kita diberi ujian, kita kenal dulu bagaimana jenis ujian kita tersebut. Okey, yang kedua, apa yang kita boleh buat bila mana kita mendepani sesebuah ujian adalah kita redha dan usaha. Kita redha dulu dengan apa yang ujian yang berlaku. Banyak-banyak kita bersyukur. Kadang-kadang ada orang kata, kenapa nak bersyukur dengan ujian? Saya boleh katakan di sini,
orang yang diberi ujian adalah orang yang mendapat perhatian kepada Allah. Dan ini berdasarkan ada satu kisah seorang sahabat, dia bertanya kepada ada kisah seorang sahabat ni, bila mana dia bertanya kan, adakah Allah dah tinggalkan dia, sedangkan dia dah rasa macam lama tak diuji, sampai tahap tu. Ada yang sahabat macam tu. Jadi kalau kita dapat tengok di sini, adakah hari-hari kita ini mendapat perhatian kepada Allah? Bukanlah bermakna kalau kita nak perhatian kepada Allah ni setiap hari kena uji. Hari ni kena uji, esok kena uji, lusa kena uji, minggu depan kena uji, ni kena uji. Bukan sampai macam tu. Tapi nak ceritanya, bila mana kita redha dengan segala ujian yang Allah bagi pada kita ni, barulah kita akan orang kata lapang dada kita, menyebabkan kita akan rasa hikmah. Ujian Allah ni, kalau kita perasan, ada ustaz sebut, Allah akan bagi package, ujian dan juga hadiah. Allah akan datangkan pairing, datangkan sekali. Bila mana Allah bagi ujian, Allah akan bagi hadiah sekali. Sebab tu kadang-kadang kalau kita lihat, sebagai contoh, bila mana Allah beri berita sedih, berita sedih, lama kelamaan Allah akan beri satu kegembiraan juga selepasnya. Kalau kita ambil contoh bagaimana Rasulullah SAW sendiri bila mana mengalami tahun kesedihan, kematian datuknya Abdul Muttalib, dan juga seorang lagi isterinya Sayyidatina Khadijah, kan. Jadi dan selepas itu Allah mengangkat Nabi kita Muhammad SAW ke langit sebagai yang kata tanda gembira untuk berjumpa dengan Allah sendiri. Jadi di situ kita boleh lihat bila mana Allah memberi satu ujian, Allah akan memberikan package bonus, hadiah sekali. Jadi yang Allah nak tengok adalah bagaimana kita bersabar dengan ujian yang kita ada. Jadi itulah poin nombor 2 yang saya nak sebut di sini, kita kena redha. Kemudian apa yang kita boleh buat dari sudut usaha. Bila mana kadang-kadang kita diuji dengan kemalangan dan sebagainya. Sebagai contoh, saya alhamdulillah saya dah lebih kurang 5 kali kot mengalami kemalangan. Jadi orang kata pengalaman tu dah ada lah. Jadi apa yang kita boleh buat bila mana kita diuji, janganlah kita sekadar redha ataupun kata Melayunya pasrah. Pasrah ni saya boleh istilahkan sebagai dia hanya terima dan tak buat apa-apa. Ada pun redha dan usaha ni, bila mana kita redha ujian itu berlaku, tetapi kita masih lagi berusaha untuk teruskan kehidupan kita dengan naungan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Ada soalan, ujian itu tanda dipilih Tuhan ke? Okey. Mudah kata di sini, saudari Iskandar Rahman. Zarul. Okey. Jadi ujian ni Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan Allah juga yang Maha Penguji. Bila mana Allah memberi ujian tu, Allah bukan kita kata dia akan pilih setiap orang, dia akan uji begini. Allah itu Maha Adil, dan dia akan uji semua hamba-Nya. Sebab itulah kita di dunia ini adalah ujian. Bagi orang Islam, dia punya ujian dia begini. Bagi orang kafir, ujiannya begini. Sebab tu bila kita kenali dulu bagaimana jenis ujian, dan kita tahu Allah itu Ar-Rahim. Jadi orang kata ujian pada hamba-Nya yang dia sayang itu boleh jadi lain dengan orang lain. Macam tu. Jadi kalau kita nak kata ujian itu tanda kita dipilih Tuhan ke, saya orang kata personally-nya saya akan kata yalah. Seperti yang saya sebut tadi, sehingga kan ada sahabat ni, dia tanya kenapa Tuhan tak uji aku. Dah lama aku tak kena ujian dengan Tuhan. Sebab dia ingat Allah tak pandang dia sampai tahap tu. Jadi sebenarnya bila mana kita diuji ni, kita kena bersyukur lah. Kita kena bersyukur sebab Allah pandang kita. Itu salah satu side ataupun sudut yang kita boleh ambil. Okey, jadi lastly, point yang terakhir yang saya nak share hari ni adalah doa Ummu Salamah. Bila mana beliau diuji dengan kematian suami, apa yang dia buat adalah dia membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang bermaksud, ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini,
dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Ini yang diriwayatkan oleh hadis Muslim. Jadi kalau kita boleh, kalau mana sahabat-sahabat yang nak hafal doa ni, dipersilakan. Dan sehingga kan ada ustaz cerita, disebabkan asbab doa ini, Ummu Salamah ini, kalau bagi siapa yang kenal, yang baca sirah, akhirnya Allah makbulkan doa dia ini dengan menjumpakan Ummu Salamah dengan siapa? Manusia yang paling maksum di dunia ini, manusia yang paling baik kat dunia ini. Siapa dia? Rasulullah SAW. Jadi boleh jadi hari ni kita diuji dan kita baca doa ni, tiba-tiba esok kita diberi satu nikmat. Itu juga kita kena bersyukur. Jadi apa setiap yang berlaku ni kita sentiasa kena kaitkan pada Allah, dan kita kena sentiasa bersangka baik kepada Allah. Janganlah kita rasa macam Allah, aku ni asyik aku je kena uji, orang lain tak uji ke? Saya pernah ada kawan yang macam ni, dia tanya macam tu, asyik aku je kena uji. Ada kawan waktu saya di kampus dulu, dia tanya macam tu. Jadi saya kata kat dia, kadang-kadang bila mana Allah uji kita ni, hendaklah kita rasa soalnya bukannya kita diuji atau tidak, soalnya bagaimana penerimaan kita terhadap ujian tersebut. Jadi lepas ni saya sarankan dan ingatan kepada diri saya juga sendiri, kalau kita diuji oleh Allah ini, sentiasa yang first bersangka baik pada Allah, dan kemudian kita usaha, kita redha dan usaha tambah baik. Kalau contoh macam hari ni saya sesama, kan, jadi janganlah kita redha tunggu je sampai sesama baik. Paling kurang makanlah ubat. Itu antara usaha kita untuk dapat baiklah daripada ni, kan. Macam mana kita nak tahu sama ada yang datang kita ujian atau pemberian? Okey, ini saya pernah sebut juga sebelum ni. Ujian ni ataupun musibah ni, kita boleh kata semua perkara yang sampai pada kita ni yang membuatkan kita rasa sedih, kita rasa kita rasa kecewa, kita rasa tak bermaya, orang kata takut dan sebagainya. Jadi itu semua bentuk ujian. Sebagai contoh, ini agak lawak sikit lah. Ada kawan saya, dia tulis dalam status dia, dia kata ada ular masuk rumah dia, mak dia suruh dia bunuh. Tapi dia kata muka ular ni nampak comel. Itu je dia tulis. Saya tak tahulah ending dia macam mana, dia bunuh ke tak ular tu. Jadi bagi saya, apa yang saya tahu, kalau kata nak tahu ujian ke pemberian ni, nikmat ni benda yang kita suka. Tapi kena ingat, apa pun jua yang kita doa, ada 3 situasi. Ini yang terakhir saya boleh share. Kadang-kadang apa yang kita doa itu Allah kabulkan segera, kan? Kadang-kadang Allah kabulkan segera. Yang kedua, Allah kabulkan, cuma dia lambat sikit Allah kabulkan. Dan yang ketiga, Allah tak kabulkan, tapi Allah tukarkan benda yang baru. Itu. Ini pun saya dapat daripada kuliah-kuliah ustaz lah, dia sebut. Jadi bila mana kita tahu macam ni, kadang-kadang kita minta, ya Allah, aku nak kereta, aku nak aku nak kahwin, datangkan jodoh, contoh gitu. Kemudian Allah kabulkan. Tiba-tiba kita jumpa seorang, hati kita seronok tengok dia, kita suka dia, tiba rasa nak pinang dia, kita bincang dengan mak ayah, duit ada, proceed dan sebagainya. Jadi urusan kita dipermudahkan. Maka itu boleh kata pemberian Allah pada kita. Ada pun kadang kita minta, ya Allah, aku nak hati yang tabah, aku nak hati yang kuat. Allah uji kita accident, Allah uji kita kawan kita marah kita, Allah uji kita kita tak ada duit, itu rosak, ini rosak. Tapi sebenarnya Allah kabulkan tak doa kita? Allah kabulkan. Sebab apa? Kalau kita tengok balik, kita minta apa? Kita minta nak hati yang kuat. Allah bagi ujian pada kita, dan akhirnya bila mana kita lepas pada ujian tersebut, hati kita makin kuat. Bermakna Allah kabulkan juga doa kita, cuma dari sudut yang lain. Jadi itulah pentingnya untuk kita bersangka baik kepada Allah, sehingga kan apa jua ujian pun kita akan nampak, benda ni adalah untuk kebaikan kita. Allah nak meningkatkan darjat kita. Okey. Ada soalan lagi. Banyak pula soalan pada malam ni. Macam mana pula dengan ujian dan bentuk kesenangan? Jadi kesenangan ni mudah nak gambarkan duit lah.
Kan, kalau bagi orang yang contoh bisnes kan, dia buat bisnes menjadi, bisnes je menjadi sehingga kan dia dah kaya mungkin jutawan, akhirnya dia tenggelam dalam orang kata dalam kekayaan tersebut. Itu juga ujian. Sebab tu ada juga orang yang dia takut nak jadi kaya sebab dia takut tergelincir. Tapi bagi saya tak salah nak kaya. Sebenarnya kita yang tentukan kita ni nak kaya yang beriman ataupun kaya yang tergelincir. Okey. So itu sajalah yang saya dapat share pada malam ini. Moga-moga perkongsian saya ni dapat memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Yang baik itu datang pada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Mohon maaf sekiranya ada apa mungkin yang saya cakap ini tidak betul, boleh PM lah. Kan kita risau juga, kadang kita ingat kita belajar ni betul dah, tapi rupanya ada orang yang lebih alim, lebih arif daripada saya. Tak salah, PM je saya untuk tegur dan sebagainya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita teruskan dengan sesi live pada esok malam, dan jumpa malam esok insyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.